Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Polis Sabah cari pelaku dan mangsa kes buli. Cabar keputusan Speaker Ahli Parlimen Batu Sapi serah kepada Bersatu. Perkukuh Malaysia Madani Anwar mulakan lawatan sulung ke Sarawak esok. Satu video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar lelaki memukul rakannya dipercayai berlaku di salah sebuah sekolah menengah di Kota Kinabalu, Sabah. Klip video berdurasi 23 saat itu tersebar di Twitter, turut menyaksikan mangsa cuba mempertahankan diri daripada diserang kumpulan pelajar berkenaan. Dalam klip video tersebut, mangsa tidak membuat serangan balas selain disaksikan pelajar lain yang berpakaian seragam sekolah. Memetik ciapan Twitter Napoleon Solo, dia memohon Kementerian Pendidikan dan Menteri mengambil tindakan segera berhubung kes buli itu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu. Katanya siasatan masih dijalankan dan pihaknya giat mengesan pelajar terlibat serta ibu bapa pelajar masing-masing bagi membantu siasatan. Kerajaan bersetuju menambah jawatan Hakim Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, menurutnya pelantikan itu akan merujuk kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak terlebih dahulu sebelum dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong. Jelas beliau, penambahan itu susulan peningkatan kes-kes di dua negeri berkenaan. Dikemukakan juga cadangan mengenai penambahan jawatan Hakim Mahkamah Tinggi untuk Sabah dan Sarawak. Jadi kita berikan sedikit keutamaan. Pertamanya penambahan jawatan-jawatan kerana meningkatnya kes-kes di Sabah dan di Sarawak. Dan keduanya tentang keperluan melihat kedudukan bangunan mahkamah di Sabah Sarawak yang ada dikesan agak daif. Tapi proses pelantikan atau hakim ini untuk Sabah dan Sarawak, kalau ikut dalam peraturan fasal perlembagaan, memang dirujuk kepada Yang di-Pertua Sabah dan Sarawak sebelum dikemukakan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita wujud dah putus, maknanya kena wujud segera. Nama-nama yang akan mengisi? Nama diumumkan, tetapi saya minta supaya menteri berkenaan ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri berikan secara cerakin, secara perinci. Baiklah, di talian Google Meet bersama kita pada waktu ini ialah Datuk Dr. Jeneral Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Datuk, mungkin dapat kita lihat dulu bagaimana dengan keputusan Jemaah Menteri itu yang mana bersetuju menambah jawatan Hakim Mahkamah Tinggi untuk Sabah dan juga Sarawak, Datuk. Komen awal, Datuk Dr. Jeneral. Ini sebenarnya satu berita baik yang telah lama sebenarnya ditunggu-tunggu oleh kerajaan dan rakyat di negeri Sabah. Jadi bagi saya, langkah untuk menambah jumlah hakim untuk Mahkamah Tinggi di kedua-dua wilayah atau negeri ini merupakan satu langkah yang tepat, yang pragmatik dalam usaha kita untuk pastikan segala urusan berkaitan dengan perundangan, kes-kes mahkamah di Sabah Sarawak dapat ditangani dengan lebih efektif, lebih pantas, lebih cepat lagi. Kerana harus diingat dengan masalah dan hambatan yang wujud di kedua-dua negeri kita ini sebenarnya mewujudkan masalah untuk mereka atau hakim-hakim ini dan mahkamah tangani masalah berkaitan dengan pelbagai kes yang dibawa ke Mahkamah Tinggi. Jadi dengan langkah terbaru ini dan kita harap dapat dipercepatkan
Walaupun kita tahu proses-proses tertentu perlu dilakukan seperti yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, tapi saya percaya ini akan mengurangkan kes tertunggak dan juga kes tertangguh, kerana apabila kes itu terlalu banyak dengan jumlah hakim yang sedikit, ini sebenarnya menimbulkan masalah sehingga ada kes yang perlu ditangani ataupun ditunggu sampai bertahun-tahun, dan ini menimbulkan masalah implikasi besar bukan saja kepada pihak mahkamah tetapi juga kepada mereka yang terbabit dalam kes itu, dan ini tentu tidak wajar. Jadi dengan pengumuman baru ini yang saya anggap satu yang tepat, praktikal dan pragmatik, maka segala kes yang tertunggak dan selama ini akan dapat diselesaikan dengan lebih pantas lagi. Baiklah Datuk, Datuk Seri Anwar juga Perdana Menteri ada menyebut mengenai perkara ini juga akan diambil kira mengenai mahkamah-mahkamah yang daif di Sabah dan Sarawak. Maknanya ini juga akan menjadi fokus dalam mesyuarat Jemaah Menteri pagi tadi. Komen Datuk. Baik, kita sedia maklum selain daripada sekolah, masalah 1,000 lebih sekitar 1,000 masalah sekolah bermasalah, iaitu sekolah daif di Sarawak dan juga ada banyak juga di Sabah. Maka salah satu sebenarnya lagi permasalahan ataupun masalah yang berbangkit berkaitan dengan institusi kehakiman ialah bangunan mahkamah yang daif. Dan ini sebenarnya bukan saja tidak baik, tidak sesuai untuk hakim-hakim tangani kes-kes mahkamah, tapi juga memberi reputasi dan imej yang tidak baik kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi langkah yang lebih tepat ataupun lebih pantas dan lebih praktikal perlu diambil untuk selesaikan masalah ini. Masalah bangunan yang lama, masalah bangunan yang daif, sama juga dengan masalah sekolah. Kerana kita perlu bina ataupun wujudkan bangunan moden dengan peralatan dan kemudahan yang canggih sesuai dengan tuntutan, keperluan dan keadaan kita hendak melihat institusi mahkamah ini dapat diwujudkan dalam suasana yang amat selesa untuk hakim-hakim dan juga mereka yang terbabit dalam kes itu, selain daripada usaha untuk pastikan segala urusan berkaitan dengan teknologi ini dapat diperhebatkan lagi. Baik, Doktor, esok juga bermula lawatan kerja Perdana Menteri ke Kuching, Sarawak. Turut hadir Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dan lawatan itu merupakan satu daripada usaha ke arah untuk merapatkan atau mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Penjajahan Malaysia 1963. Kalau kita tahu, Doktor, ini yang pertama. 1963, MA 63 adalah perkara yang sering dimainkan atau bukan dimainkan, maknanya sering diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin Sabah dan juga Sarawak. Doktor melihat, mungkinkah apa perincian dan seterusnya kabar gembira buat negeri-negeri di Borneo ini, Doktor? Baik, Saudara Najib. Jadi kita harus, bagi saya, kunjungan beliau ini bukan saja amat dinanti-nantikan kerana kali terakhir beliau melawat sebagai Timbalan Perdana Menteri ialah pada tahun 1998. Saya melihat lawatan ini ada kaitan dengan apa yang telah diumumkan oleh beliau sekitar 2 minggu lalu, dan juga dalam konteks 4 janji utama Pakatan Harapan, iaitu yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelang PRU lalu, iaitu yang pertama memperkasa wilayah Sabah dan Sarawak menerusi pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, menurun kuasa pada Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, merapatkan jurang pembangunan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Yang keempat, membela nasib pribumi ataupun orang asal Sabah dan Sarawak. Jadi saya percaya bahawa antara isu yang akan dibincangkan, dibangkitkan ialah pengiktirafan JKR Sarawak, Jabatan Pengairan dan Selaras Sarawak, Jabatan Bekalan Air Luar Panas Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Pemerintahan 182. Juga cara akan dibincang juga secara lebih terperinci lagi
perkara berkaitan dengan projek bernilai kurang ke 50 juta yang diumumkan sebelum ini di Putrajaya. Mungkin juga saya percaya perbincangan mengenai formula semakan pemberian khas di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan dan juga mungkin hal-hal berkaitan dengan 40% hasil yang dikutip Kerajaan Persekutuan daripada Sabah Sarawak. Dan perkara ini bagi saya antara yang menjadi asas tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 63 dan bagaimana Sabah Sarawak dapat dirapatkan pembangunannya supaya sesuai dan dapat berdiri sama tinggi dengan Semenanjung Malaysia. Baik, terima kasih Datuk Dr. Jeneral Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Seterusnya, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur hari ini mempengerusikan mesyuarat Kabinet Negeri pertama di Menara Kota Kinabalu di sini selepas rombakan Kabinet minggu lalu. Dalam mesyuarat itu turut kelihatan 3 menteri baru iaitu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu, Fong Jin Zi, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Datuk James Ratib, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Turut hadir timbalan Ketua Menteri ketiga Datuk Syahilmi Yahya yang turut memegang portfolio Menteri Kerja Raya. Sementara itu, Haji G dalam catatan di Facebook miliknya memaklumkan beberapa perkara mesti disegerakan dan beliau telah mengarahkan semua kementerian bersama jabatan dan agensi kerajaan Sabah untuk memberikan fokus kepada peranan masing-masing. Mesyuarat Kabinet Negeri turut membincangkan agenda yang akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dijadualkan pada Jumaat ini di Kuching, Sarawak. Selain itu, Haji G turut mengalu-alukan kehadiran Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim yang bercuti sakit sejak tahun lalu. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Al-Barhan bersikap terbuka sekiranya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengambil tindakan undang-undang terhadap keputusan Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Ia susulan keputusan Johari yang menetapkan 4 ahli parlimen yang bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak perlu mengosongkan kerusi bagi membolehkan pilihan raya kecil PRK diadakan. Dalam keadaan sekarang ini, ianya terpulang kepada pihak tertinggi Parti Bersatu kerana mereka mempunyai hak untuk mengambil tindakan seterusnya. Beliau berkata demikian semasa sidang media My Airline di lapangan terbang Sibu di Sibu pada Rabu. Khairul Firdaus bersama ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa, Datuk Armizan Muhammad Ali Papar dan Datuk Jonathan Yassin Ranau telah menerima salinan surat daripada Johari memutuskan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49A-1 Perlembagaan Persekutuan. Semalam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata akan merujuk keputusan Speaker Dewan Rakyat itu berhubung status kerusi 4 ahli parlimen di Sabah kepada mahkamah. Ini kerana yang di-Pertua Dewan Rakyat itu didakwa telah membuat tafsiran khilaf berkenaan perkara 49A-3 Perlembagaan Persekutuan. 30 juta ringgit itu anggaran kerugian Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Puncanya tindakan vandalisme melibatkan beberapa fasiliti agensi itu di seluruh negeri tersebut sepanjang tahun lalu. Pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak Chang Kwit Sian berkata keadaan itu memaksa kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan tambahan bagi tujuan baik pulih fasiliti yang rosak atau hilang. Our facility is built to serve the rakyat, serve the people, and if there's a vandalism to it, then those affected will suffer from it. And the government have to find funding to reinstate it, and instead this money and this funding can be used for something else. So we will be doing unnecessary interruption of water, unnecessary spending of money to reinstate it, and people suffered because of that, and frustration. Like I said, in the morning, the first thing you get up, you need water. But if in the morning you get up, no water, and because of vandalism. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.